إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم أما بعد فقال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan sunat meninggalkan berlari segera akan berjalan ke tempat berjamaah. Ni kita sambung lagi muzakarah kitab pedoman sembahyang berjamaah karangan almarhum Tuan Guru Haji Abdul Rahman, pengasas pondok Lubuk Tapoh Pasir Mas Kelantan, rahimahullahu ta'ala. Pada muka surat yang ke-16 di atas sekali itu dia kata, dan sunat meninggalkan berlari. Itu sunat. Arti sunat ni dapat pahala. Itu kita kena sedar dulu. Bila sebut kata sunat, yusabu ala fi'lihi. Dijanji pahala kerana kita buat. Kita tidak berlari itu boleh pahala. Itu mana sunat. Tapi kalau kita buat, wala yu'aqabu ala tarkihi. Yusabu ala fi'lihi. Kalau kita buat tu dijanji pahala, wala yu'aqabu ala tarkihi, dan tidak dijanji seksa iqab akhirat kelak kerana kita meninggalkan. Makna kita berlari juga tak dosa. Tu. Dan sunat meninggalkan berlari segera akan berjalan ke tempat berjamaah. Mana sunat kitanya jangan berlari. Berlari itu kerana apa? Segera. Kerana nak cepat, orang panggil segera tu. Jadi maf'ul li ajlih bagi berlari lah. Kerana apa tu berlari tu? Kerana nak segera, nak cepat. Tu kita tengok tu email tu. Duk baca Qul huwallah dah. Walam yakullahu, bunyi walam yakul lah, kita pun berlari selalu. Tak sunat lagu tu dah. Hak sunatnya jalan biasa. Tu lagu tu. Kerana apa berlari tu? Segera, yakni kerana segera akan berjalan ke tempat berjamaah. Mana nak cepat pergi ke tempat, hak nak mendiri ke semaya berjamaah tu. Tu tak sunat kita berlari dah. Tak sunat. Kerana apa ni? Kerana supaya kita ni masuk dalam sembahyang dalam keadaan bertenang. Tu mana tahu kalau kita berlari jijok tahik cicok ko, ataupun tidak tahik cicok pun licin latar rebos itu tak ada pasal-pasal. Ingat nak semaya jemaah apa hospital dah. Tu banyaklah orang panggil hikmatnya kenapa kita ni tidak disunatkan berlari, bahkan berjalan seperti biasa saja. Kerana apa? Kerana bertenang ni ialah perbuatan yang disukai oleh Tuhan yang Maha Belas Kasih.
at-ta'anni minar rahman. Berketenangan, mana orang panggil bertenang, tidak gapoh-gapoh. Itu perbuatan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan Rahman. Lepas tu kalau gapoh-gapoh tu, hak tu pasing hijab, pasing perbuatan perangai atau beat hak digemar oleh syaitan. Wal ajalatu minasyaitan, Nabi kata. Ajalah, belorak gaduh, gapoh-gapoh. Kalau bahasa kita dah, gapoh-gapoh tu sifat hak digemar oleh syaitan. Sebab apa? Sebab bila gapoh-gapoh tu mudah syaitan nak mari. Kita berlari-lari, Allah Akbar. Syaitan mari, mujijak tahik ke apa dia rasa pelik kakimu, sudah pelik ni. Aisyah kau maya masuk ni. Niat kena ke tak? Ayo mari tu. Jadi kerana tu sunatnya kita tinggalkan berlari, jangan berlari, jalan seperti biasa. Dia kata kaya lepas takbiratul ihram ke? Dia buat mari ghayah, dia panggil. Ni orang panggil ghayah. Apa ghayah? Nak menghabisi masalah. Bimbang takut kita fikir kata, sunat kita tidak berlari itu kalau tak semaya lagi. Kalau tu imam akad takbiratul ihram dah, kita kena berlari lah. Biar sebab juga takbiratul ula dengan tu imam. Tak. Jika takut, tengok. Jika ni ghayah pada kata sunat meninggalkan berlari. Sunat kita tidak berlari segera nak pergi ke tempat nak sembahyang jemaah tu jika takut luput taharrum imamnya, imam makmum sekalipun. Sekalipun apa mana? Sunat juga kita tinggal berlari. Itu mana sekalipun. Kita tahu dah kata kalau kita tak lari ni, kita tak berlari ni, tak sempat ni takbiratul ihram tu. Sekalipun lagu tu sunat juga kita tidak berlari. Nak apa dah? Tak siapa suruh tak mari awal dah ni. Nak dapat takbiratul orang, ulama mari awal dah. Ni mari lewat patut berlari masuk. Sepak habis orang-orang berapa tolak habis bitu-bitu. Kedegung tak molek lagu tu. Biar kita masuk dalam ibadat tu dengan bertenang. Gitu. Jadi jika takut luput taharrum ni mana takbiratul ihram. Jika takut, jika bimbang, luput mana tidak sempat taharrum takbiratul ihram imamnya, imam makmum sekalipun sunat juga kita meninggalkan berlari ke tempat sembahyang berjamaah. Gitu. Itu dah. Ni kerak juga dah kita tengoknya. Kalau tu imam usalli, bunyi tu imam usalli tu berlari lalu gerah dia tak sunat lagu tu. Molek jalan biasa, bertenang, supaya kita masuk dalam ibadat tu dalam keadaan tenang, jauh daripada godaan syaitan, tipu daya syaitan, was-was yang dibisik oleh syaitan. Habis. Demikian lagi maknanya lagu tu juga. Kalau bahasa Kelantan, demikian lagi lagu tu juga. Apa? Lagu mana? Seperti takut luput taharrum imam. Itu makna demikian lagi. Artinya sunat kita tidak berlari. Tu wajah syabah dia. Pada orang panggil wajah keserupan bagi demikian lagi itu apa? Yakni sunat juga kita meninggalkan berlari. Jangan berlari, jalan biasa saja nak pergi sembahyang berjemaah. Demikian lagi takut luput jamaah. Jadi demikian lagi ni isyarat kata khilaf. Biasanya kalau dalam kitab-kitab kalau mari wazalika, demikian lagi, seperti demikian itu juga, itu isyarat ada khilaf pendapat ulama. Jadi berartinya ada juga ulama yang mengatakan kalau takut luput jamaah sunat berlari. Maknanya tu imam tu tasyahud akhir, duduk tasyahud akhir. Kita baru sampai sejik. Tikotunya ada pendapat ulama
qaul yang dhaif tapi sunat kita berlari. Apa? Supaya kita sempat berjamaah. Rakaat tak sempat lah tu imam tasyahud akhir dah. Maknanya Allahu Akbar duduk pak tu imam assalamu kita dah jemaah jemaah tu dah, tapi rakaat tak dapat lah, kena tambah lah kali isyak 4 rakaat tambah pula lah. Jadi ada pendapat ulama yang mengatakan kalau takut luput jamaah dengan makna imam tu sudah berada di tasyahud akhir, maka ketika tu sunat makmumnya berlari cepat supaya sempat dia berjamaah. Itu dah. Tapi qaul tu qaul yang dhaif. Sebab tu yang mari demikian lagi, ini isyarat ada khilaf. Demikian lagi yakni sunat meninggalkan berlari juga. Jangan kita berlari jika takut luput jamaah. Kalau kita takut luput jamaah sekalipun, tu imam duk tasyahud akhir, kita baru sampai masjid, tiba-tiba tu imam duk tasyahud akhir dah, maka sunat juga kita jangan berlari, jalan seperti biasa je. Dah tak sempat nak mana. Tawakal ta'ala Allah. Niat kita tu hewalah dah nak pergi masjid, nak sembahyang jemaah. Adalah pahalanya. Niyatul mukmin khairum min amalihi. Nabi sabda. Niat orang mukmin tu lebih baik daripada perbuatan dia. Tu hang mengetahui kita mari masjid ni nak sembahyang jemaah. Tiba-tiba siapa tu imam tak syahud akhir dah. Maka kita kena berlari ke? Tak sunat kita berlari supaya sempat berjamaah. Kata tak sunat berlari ni atas, yakni jika kita menjalani di atas yang sah, yakni qaul yang sahih. Gitu dah. Nak takdir banyak tu kita ni. Atas yang sah, yakni jika kita menjalani di atas qaul yang sahih. Jadi muqabil bagi qaul yang sahih, qaul yang dhaif. Gitu. Muqabil ni mana lawan dia. Dia qaul yang asah. Asah tu terlebih sahih. Lawan bagi qaul yang asah, qaul yang sahih. Itu muqabil bagi qaul yang asah, qaul yang sahih. Lawan bagi qaul yang sahih, yakni muqabil bagi qaul yang sahih, qaul yang dhaif. Jadi dapat faham sininya, muqabil atau pendapat yang berlawan dengan pendapat yang mengatakan tak sunat kita berlari ni ialah pendapat yang dhaif. Itu nak cerita gitu. Jadi pendapat yang sahihnya, walaupun kita bimbang takut tak sempat berjemaah sekalipun, sunat jangan kita berlari. Dapat pahala sunat tak berlari tu dapat. Lepas tu pahala kita niat ikhlas nak mari sembahyang jemaah pun tu hebat. Lepas tu siapa masuk-masuk tengok tu imam assalamualaikum warahmatullahi, tak sempat sungguh jemaah tak apa sembahyang sore mana tahu lagi ada makmum mari turut belakang kita ke, jadi berjemaah juga. Ataupun kita mari tu ada juga orang duduk tunggu. Sunatnya biar selesai dulu orang panggil jemaah pertama ni, baru kita takbiratul ihram berjemaah dengan jemaah yang kedua. Boleh ke tak? Tak ada apa. Itu. Tapi kata tak sunat kita berlari, bahkan sunatnya kita meninggalkan berlari jika takut luput, yakni tidak sempat jamaah semaya, berjemaah semaya fardu tu, melainkan ni istisna dia panggil. Melainkan artinya sunat juga kita berlari. Hak tadi tak sunat berlari, hak ni sunat juga. Kau yang sahih pun kata sunat berlari. Mana? Melainkan pada Jumaat, yakni melainkan jika takut luput berjamaah pada Jumaat. Tu esok hari Jumaat kan, kita salah hari lewat mana tak tahulah, tidur ke mana tak sedar. Bangun-bangun bini gerak lewat dah. Tak pergi sembahyang Jumaat ke? Sudah. Kalau gini sempat ke tak? Ketika tu perih molek orang tu, jangan laju sangat, membahayakan nyawa, bahaya. Siapa-siapa tu imam tu kalau tak sempat rakaat tu, artinya tu imam tu bangun dah daripada rakaat yang kedua, tu tak sempat rakaat tu. Ni tu imam
duduk tasyahud akhir tu. Nah, memang tak sepak dah kita. Nah, rakaatnya memang tak sepak dah. Lepas tu berlari supaya dapat jemaah pada sembahyang Jumaat. Mana kena tambah juga 4 rakaat. Karena Jumaat dia tak jadi nah. Jumaat dia tak dikira lah, tapi jemaah tu dapat. Jemaah tu dapat. Jumaat tak dapat. Nah, itu lagu tu. Tu melainkan pada Jumaat, yakni melainkan takut luput berjemaah pada sembahyang Jumaat. Tafriq pada kata melainkan, maka wajib. Bukan sunat dah. Wajib pula. Maka wajib bersegera. Wajib berlari-lari dengan segera. Mana gitu? Tapi berlari ni sekadar kuasanya, kuasa seorang lah. Jadi kalau dia tu gagah, nak stamina kuat, dia boleh berlari laju, ya lari laju. Kalau jenis orang tua kat berlari anak-anak, tak apa dah. Sekadar kuasa dia. Wajib, bukan sunat dah. Itu lagu tu Maka wajib bersegera, yakni maka wajib berlari dengan segera. Lari dengan segera tu sekadar kuasanya, kuasa makmum. Kata wajib berlari dengan segera sekadar kuasa kemampuan seorang makmum tadi tu kait. Kait tu jika tu dia panggil jika kait. Kait kata-kata wajib. Kalau tak ada hak ni tak wajib lah. Itu maksud itu. Dua orang panggil kait. Jika mengharap ia makmum akan mendapat takbir sebelum salam imam, yakni pada masalah semaya Jumaat. Tu dia harap kata kalau dia berlari ni sempat ni apa? Sempat duduk tasyahud akhir serta imam. Nah, rakaat tak dapat dah, jemaah dapat. Rakaat tak dapat dah. Nah, jemaah dapat. Maka kalau dia harap kata dapat berjemaah sebelum imam beri salam, dia dapat orang panggil duduk dalam tasyahud dengan tumakninah dia, maka wajib dia kena berlari dengan semampu dia. Itu dah. Tu. Tapi kalau dia tak ada dah ni bunyi fil alamin lah tu imam pun baca kuat tasyahud dia ni. Fil alamin innaka hamid. Kalau berlari pun tak ada dah ni, tak sempat dah, maka tak wajib. Dia kata tak wajib dah. Itu maksud itu. Jadi kata wajib berlari dengan segera sekadar kuasa, yakni sekadar kemampuan seorang itu kait lagi, bukan wajib dengan mutlak gitu. Wajib dengan kait. Kaitnya apa? Jika mengharap ia makmum akan mendapat takbir sebelum salam imam. Jadi dia harap kalau dia berlari ni ya dah Allahu Akbar tu imam tak beri salam lagi. Dia kata wajib dia berlari dengan segera sekadar kemampuan dia. Habis situ. Jadi kalau dia tak harap dah maka tak wajib lah. Dia tak harap dah, tak ada dah ni dah, tak sempat dah. Kalau berlari pun saja, maka ketika tu tidak wajib. Habis. Kena 4 rakaat. Sebab dia tak sepak rakaat. Dia kalau sepaknya kalau sebelum imam nak bangkit rokok rakaat kedua. Kalau dia sakit sebelum ni ada dah ni. Sebelum ni kita bercakap dah. Kalau dia sapa-sapa tu imam duk rokok, dia pun rakaat kedua. Allahu Akbar, dia sepak rokok. Tumakninah serta dengan rokok tu imam tadi. Maka dia sepak rakaat. Jadi kat lagi dia tambah serakaat ni. Jumaat dia jadi, jemaah pun jadi, Jumaat pun jadi. Lagu tu dah. Tapi kalau tak sepak dah orang panggil tumakninah serta rokok imam pada rakaat yang kedua, maka tak ada dah orang panggil rakaat. Tapi jemaah dapat. Cuma dia kena tambah 4 rakaat. Tu lagu tu jadi zuhur lah. Habis itu. Kita orang-orang suruh masjid ni tak kena mari lewat ni. Tapi kadang-kadang mana tahu salah ke tak sedar ke hari tu letih ke mana dia ni. Kena tahu juga. Tu. Habis itu satu masalah yang lain. Kemudian ini masalah lain pula.
dan sunat bagi imam. Tadi makmum, ni tu imam pula. Gapo gak sunat bagi tu imam ni? Tengok. Jadi tu imam kena tahu ni. Dan sunat bagi imam, dan dan orang yang sembahyang seorang, seorang diri, semaya munfarid. Jadi orang semaya ni ada 4 kategori. 2 secara ijma', 4 secara tafsir. 2 secara umumnya, 4 secara halusinya. Nah, mana? Pertamanya ialah orang yang semaya munfarid, semaya seorang diri. 1. Yang keduanya berjamaah, 2. Nah, hak berjamaah tu pula ada 2. Mana? Imam dan makmum. Jadi berapa tu? 4 secara tafsir. Lepas tu kalau nak tafsir lagi, makmum tu pula terbagi 2 pula. Masbuk dan muafiq. Masbuk dan muafiq. Mana muafiq? Orang yang orang yang sempat masa qadar pertengahan bacaan Fatihah dalam qiyam imam. Itu dia panggil muafiq. Orang yang sempat masa qadar pertengahan bacaan Fatihah di dalam qiyam imam, maka dia muafiq. Tu ni. Qadar masa, qadar masa baca Fatihah yang pertengahan, tak boleh laju sangat, tak boleh cepat sangat, pertengahan di dalam qiyam imam. Imam tu duduk qiyam lagi, mana kalau dia dah qadar masa baca Fatihah yang pertengahan dalam qiyam imam, maka dia dipanggil makmum muafiq. Kalau dak masbuk. Masbuk Kalau sebenarnya kita tak tahu yang imam pertengahan Fatihah tu kan macam mana? Waktu tu makmum tak tahu dia baca Fatihah tu pertengahan ke tidak? Tengok pada imam tu laju ke tak? Tu kalau tu imam laju bermakna tak boleh pakai tu imam. Ramai mana lagi makmum tak rokok. Hak ramai-ramai ni lah hak pertengahan. Kalau kita sorang, boleh jadi kita tu terlalu cepat atau terlalu lambat. Ni tu imam rokok tu ramai lagi. Hak sah belakang tak rokok. Mana hak sah belakang tu baru iya kan nak budu tu imam rokok dah. Makna tu imam tu cepat. Maka boleh iktibar baca Fatihah kita tu hak pertengahan. Sebab apa? Sebab ramai-ramainya tak rokok lagi. Kalau orang panggil tu imam rokok, orang lain pun rokok belakang, kita sorang. Bermakna kita tu baca hak lambat sekali tu. Tu. Tu nanti ada perbahasan dia tu. Dimaafkan ketinggalan 2 rukun yang panjang-panjang. Rokok dan 3 rukun yang panjang. Silap ni. 2 rukun pula dah. 3 rukun yang panjang mana? Rokok, 2 sujud, 3 rukun yang panjang. Itu nanti akan ada perbahasan dia tu. Baik. Ni sunat bagi tu imam dan orang hak semaya sore. Sunat ke apa weh? Menanti, yakni oleh menanti tu pakai bagi sunat. Oleh menanti mereka, yakni akan mereka yang masuk pada tempat sembahyang. Mana masjid lah kita kata, musalla ke, orang yang masuk ke tempat sembahyang ni yang berkehendak mengikut dengan dia, dengan imam, atau nak mengikut akan orang yang sembahyang sore. Tu contoh kita kata tu imam. Dia boleh tahu ada bunyi selipar ke. Kalau masjid kecil lah, bunyi selipar ke tepi tu, serah buka pintu. Pak mak baru siapa tu dia mari masjid ni nak sembahyang jemaah dah tu, bukan nak ambil duit kau ke bodoh. Dia tahu kata orang hak masuk tu memang nak sembahyang jemaah, maka ketika tu sunat dia menanti-nanti. Tu jangan tu sembahyang jangan. Tengok. Tapi tengok dulu nanti mana ni pada rokok tu tak habis lagi baca tu. Ataupun dia sembahyang sore, tiba-tiba dia berasa macam ada orang nak masuk semaya juga, dan nak ikut dia, maka ketika tu sunat dia menanti, jangan terus bangun iktidal. Tengok
Kita baca sekali lagi. Dan sunat bagi imam dan orang yang sembahyang seorang, yakni seorang diri. Sunat ke apa? Sunat oleh menanti akan mereka yang masuk pada tempat sembahyang. Mereka hok masuk ke tempat sembahyang, ke masjid, ke musalla, ke surau ni, buat apa sifat bagi mereka? Yang berkehendak mengikut dengan dia, dengan imam atau orang yang sembahyang seorang diri tadi tu. Sunat tu imam dengan orang yang semaya munfarid seorang diri itu sunat menanti di mana? Pada rukuk, yakni di dalam rukuk rakaat yang akhir. Yang akhir ni tidak kait ni, tak ada kira lah. Ni sebagai orang panggil nak cerita kalau tu imam tu semaya nak habis rakaat dah lah. Ataupun kita orang hak semaya seorang diri tu nak habis rakaat dah kita semaya. Contoh kita semaya Zuhur, rakaat keempat rokok. Rakaat keempat ni rokok dah. Tiba-tiba bunyi orang mari. Sengih. Nak semaya Jumaat. Betul. Sunat kita menanti dalam rokok. Hak ni tidak kait ni. Bukan rakaat keempat ya kau sunat menanti. Rakaat lain. Tak. Rakaat lain pun gitu. Kita tahu kata ada makmum masuk, kita rokok dah. Allahu akbar. Tahu kata ada makmum baru masuk, kita mesti imam ni napa? Tak sudut kaya kosong lah. Ni kosong martabah hakikat tak sudut kaya lah. Nya nampak juga ekor mata ni. Rasa macam ada makmum masuk tu baru nak masuk sah tu. Sunat juga kita menanti. Jangan kita Allahu akbar rokok bunyi orang jalan. Jaga dia. Yang takbir nak panggil tidak. Biar itu ada rakaat padai muka, mari lewat sangat. Makmum pun tu kita sami Allah lipat. Jahat tu imam. Tu imam sengaja nak suruh makmum tambah rakaat dah. Tu. Jadi hak ni bukan kait ni. Jadi ini bukan kait kata mesti atau sunat itu hanya menanti-nanti pada rakaat yang akhir. Rakaat lain dah. Rakaat lain pun sama juga. Cuma nak cerita masalah. Masalah kalau nak ceritanya ialah sekurang-kurang seorang tu nak dapat jemaah rakaat, nak dapat rakaat. Tu ni sekurang-kurang nak dapat rakaat dan tasyahud yang akhir. Dan tasyahud yang akhir ni ataf pada kata rukuk yang akhir. Ni supaya dapat jemaah. Rakaat tak dapat dah. Contoh tu imam atau kita orang semaya seorang diri ni duduk tasyahud akhir dah. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin dah kitanya. Lepas tu bunyi sengih orang baru masuk nak semaya jemaah. Sunat kita menanti dulu la tasyahud akhir. Tu jangan kita tu assalamualaikum warahmatullahi dalam hati padai muka. Tak ada jemaah padai muka. Yang ada gitu jahat tu email lagu tu ni. Sunat kita menanti lah. Habis dah kitanya fil alamin innaka hamidum majid. Tapi rasa macam ada orang masuk ni sah ni dah. Dia baru nak takbiratul ihram. Biar kita nanti dulu. Tapi ingatlah nanti sunat tu kerana Allah. Kerana Allah, bukan kerana itu guru kita ke atau mak pak kita ke atau kaum kerabat kita ke ataupun YB ni kena tunggu sia ke YB. Kerana Allah maksudnya tak kira siapa. Tak kira siapa, bukan ita dulu. Ita keling. YB kena tunggu. Ataupun keling tengok orang kampung biasa. Ya, tak sunati. Assalamualaikum. Tak gitu dah. Mesti kerana Allah. Baik. Tu sunat menanti dalam rokok yang akhir, dalam rakaat yang akhir atau dalam tasyahud yang akhir oleh makmum atau orang sembahyang munfarid seorang diri. Menanti akan makmum yang baru nak masuk sembahyang jemaah tu dengan tu takluk pada kata sunat menanti. Menanti dengan tiada panjang menanti. Jangan panjang sangat. Siapa makmum lain pun perlu hejak. Wah, tu imam bunyi bil alamin dah tahu bisa lagi. Lama supaya satu rakaat pula. Jangan duk panjang sangat. Tu.
Lagu mana? Ya, dengan tiada panjang menanti, dengan bahawa jika dihencirkan, dibahagikan di atas qiyam dan rukuk dan sujud dan seumpamanya daripada segala perbuatan-perbuatan semaya, nescaya dibilangkan tiap-tiap satu daripadanya panjang pada uruf manusia. Maknanya apa? Ia kira uruf. Nah, al-urfu. Ia kira uruf. Di sini pakai al-urfu ni. Uruf ni maknanya apa dia panggil? Uruf ni nak terjemah bahasa kita. Keadaan apa bahasa molek sikit, bahasa mudah faham sikit. Kita dengan uruf ya. Uruf tepat ni. Tu uruf. Mana orang hok ramai-ramai jemaah tu rasa panjang kalau pendek. Tu lagu tu. Kalau ramai-ramai tu rasa panjang ni. No. Lebih pada qiyam, lebih pada rokok, lebih panjang. Nah, tu gitu. Jadi nak kata panjang pendek ni lagu mana? Ia kira uruf. Ia kira hok ramai-ramai, uruf. Ni. Tak ada dhabit hak tetap lah. Jadi kalau ramai-ramai rasa tak berapa panjang mana, ni menanti lah ni, tu iman ni menanti, tapi tak panjang mana ni, tu orang panggil tidak panjang masa menanti. Tapi kalau ramai-ramai orang papa titik peluh nak, wana tu iman tak beri salah lagi. Kata ni. Masalah tasyahud akhir. Wana tu iman ni tak naik tidak lagi. Duk rokok. Kata ni. Tika tu panjang. Kalau ramai-ramai orang berasa panjang. Uruf itu dia. Kembali pada uruf. Pada uruf manusia. Jadi jangan duduk panjang sangatlah nanti pun. Agak-agak pada patut. Dan tiada dibeza antara segala yang masuk dan tiada dibeza antara segala yang masuk. Ni syarat ni sebagai nak menyatakan kerana Allah tu. Kerana Allah tu apa? Yang ni dan tiada, yang ni padahal tiada dibeza antara segala orang yang masuk. Yang ni orang yang masuk semaya. Tak ada dibeza-beza ke. Tak kira siapa. Nah, dia budak ke, dia orang kampung biasa ke, dia orang yang dihormati ke, orang tak kenal batang hidung mana ke, tidak boleh dibeza-beza. Kalau kita buat beza-beza, kalau YB kita tunggu. Kalau orang biasa-biasa kita pakai bangun selalu tidak, biar ia tak sempat, ia tak sempat rakaat, atau kita pakai beri salat lalu biar ia tak sempat jemaah. Tak boleh lagu tu. Dan tiada dibeza antara segala yang masuk. Itu dah. Supaya apa tu? Supaya apa ni ilat pada kata sunat menanti. Jangan ada hubung gitu, jadi pening baca kita. Dan tiada dibeza antara segala yang masuk tu wawul hal. Padahal wawul hal nak menyatakan maksud kerana Allah tak bermaksud. Jadi padahal tiada dibeza antara segala orang yang masuk berjemaah tu. Jangan kita beza-beza ke, jangan. Tak kira siapa lah. Kemudian supaya ni ilat pada kata sunat menanti. Sunat tu imam ataupun orang yang semaya seorang diri tu menanti di dalam rokok, rokok rakaat yang terakhir supaya jemaah siapa tu dapat juga satu rakaat, ataupun menanti di dalam tasyahud yang akhir supaya jemaah tu dapat juga, orang panggil jamaah walaupun tak sempat rakaat. Dengan tidak panjang pada uruf menanti tu supaya apa? Supaya dapat rakaat baginya, bagi yang masuk pada yang pertama, yakni pada masalah yang pertama. Apa masalah yang pertama? Yakni menanti di dalam rokok rakaat yang akhir. Tu tapi bukanlah orang panggil sunat menanti itu hanya rakaat akhir. Tak kira lah dalam rokok rakaat mana-mana pun. Contoh rakaat pertama,
Kita sebagai tu imam, Allahu Akbar, rokok. Tiba-tiba kita nampak hujung mata kita ada orang baru masuk. Jemaah duk takbir. Maka kita sunat nanti dulu. Biaya rokok, dapat tumakninah, barulah kita sami'a Allahu liman hamidah. Gitu. Baru dia dapat rakaat. Jadi tu imam jangan widan dengan makmum lah. Kalau tu imam dengan makmum siap dah. Ya siap dah, ya ingat dah. Dia aku sah. Dia aku sah lah tu ni. Tu makmum pun dia pun sami'a Allah. Tak ada lah rakaat ya. Jahat tu imam gitu. Tu pada masalah yang pertama ini pada masalah yang pertama yakni menanti di dalam rokok rakaat yang akhir. Supaya apa? Supaya makmum yang baru masuk tu dapat juga rakaat bagi makmum. Biar satu rakaat pun tak apalah. Kalau sembahyang isyak dia tambah lagi 3 rakaat. Jadi meringankan makmum. Ini. Jadi ringan makmum. Tu. Dan dapat berjamaah. Yakni atah pada kata dapat rakaat. Pasal sepepak baru supaya dapat berjamaah. Siapa? Bagi makmum yang baru masuk tu pada yang kedua, yakni pada masalah yang kedua. Mana masalah yang kedua? Yakni sunat bagi imam atau orang yang sembahyang seorang diri menanti dengan tidak panjang menanti di dalam tasyahud yang akhir kerana Allah, yakni tidak dibeza-bezakan antara segala orang yang masuk. Supaya apa? Supaya orang yang masuk berjemaah tu dapat orang panggil fadilat berjamaah. Dapat. Tu dah. Habis. Tapi kalau orang tak mengaji tak reti ni, memang tak reti. Dia pakai gomo gitu ya. Dia tahu dah kata makmum ni duduk di desah baru nak masuk, dia beri salam. Buat tak tahu padai mukamu siapa dia suruh. Ayo main lagu tu dah. Padai mukamu. Tu. Makmum baru nak Assalamualaikum dah. Tak jadi. Maya sore dia isi ke makmum dia sini. Biar kat dia duduk tasyahud dulu. Dapat jemaah dia biar tak ada rakaat pun. Barulah kita Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya tambah 4 rakaat. Mungkin dia tak sempat orang panggil rakaat. Tu. Kemudian kata dianya demikian lagi. Demikian lagi ni yakni sunat juga. Itu maksud demikian lagi. Sunat juga bagi imam. Sunat ke apa? Sunat menanti oleh imam di dalam sujud yang kedua. Ni dalam sujud yang kedua sebelum nak naik rakaat yang seterusnya. Sujud kan ada 2. Sujud 2 kali, betul tak? Sujud pertama, lepas tu duduk antara 2 sujud. Duduk antara 2 sujud tu rukun yang qasir, rukun yang pendek, bukan rukun yang ditujukan maksud dengan dia, hanya sebagai pemisah di antara 2 sujud. Gitu. Sebab tu kadang-kadang mazhab lain tu tak ada tumakninah duduk antara 2 sujud tu. Kita biasa tengok tak kalau pergi Mekah ke mana kan, orang mazhab lain dia sujud Allah Akbar baru sujud bolak sekali lagi ni. Kita tak boleh lagi tu. Walaupun kita tu bukan orang rukun yang panjang sekalipun, rukun yang pendek, tapi tetaplah kena ada tumakninah. Bila rukun yang pendek, duduk antara 2 sujud tu dia tak boleh panjang lebih daripada qadar bacaan tasyahud. Sekurang-kurang tasyahud. Sekurang-kurang tasyahud. Sama juga i'tidal. I'tidal pun rukun yang pendek. Ruknun qasirnya ada 2. Mana? Al-i'tidalu wal julusu baina sajdataini. I'tidal dan duduk antara 2 sujud. Jadi i'tidal tu dia rukun yang pendek. Tidak boleh kita duduk sami Allahu liman hamidah senyap. Lama senyap. Lama mana? Lebih daripada qadar Fatihah batal sembahyang. Tu.
melainkan kita baca benda lain, kunut-kunut, baca yang maksud daripada Nabi atau tak apa. Nah, kunut. Contoh. Tu panjang juga kunut tu dah ni. Dalam i'tidal. Atau tak apa tu sebab ada baca yang maksud. Ni dak. Sami Allahu liman hamidah, senyap. Senyap dia tu kalau lebih daripada qadar baca Al-Fatihah, batal sembahyang. Gitu juga duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud ni rukun yang pendek. Jadi kalau dia duduk tu senyap, habis dah rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Tu senyap saja dia kata. Lenguh kat sini. Duduk lama sikit ayat. Apa masalah ya? Memang masalah. Masalahnya kalau lebih daripada qadar sekurang-kurang tasyahud. Sekurang-kurang tasyahud mana? At-tahiyyatu lillah. Salamun alaika ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Itu sekurang-kurang tasyahud tu. Kalau kita duk baca ni seakmal-akmadah ni at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah assalamu alayka ayyuha orang panggil seakmal-akmal baca edah ni sekurang-kurang tasyahud. Mana? At-tahiyyatu lillah. Pendek Salamu alayka ayyuhan, tak ada alif lam. Salamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kalau lebih daripada qadar baca sekurang-kurang tasyahud, ketika tu batal sembahyang dia. Kenapa? Kerana duduk tu rukun yang pendek. Sebab bukan rukun yang ditujukan dengan diri dia, hanya sebagai pemisah di antara dua sujud. Tu. Tapi kita rukun. Mazhab lain tak secara lah mazhab lain. Sebab tu kadang-kadang mazhab lain tu macam tak ada duduk lagi pakai sujud pulak kali kedua tu. Kita dah kena duduk tu makninah juga. Cuma tak boleh panjang. Lepas tu baru sujud kali kedua. Nak cerita. Ni sujud yang kedua ni tu maksud dia. Sebelum nak naik ke rakaat seterusnya. Tak kira lah rakaat seterusnya tu rakaat kedua ke, ketiga ke, keempat ke. Dah. Tengok dia kata gana. Demikian lagi yakni sunat juga bagi tu imam. Sunat gapo bagi tu imam ni? Sunat menanti oleh imam di dalam sujud yang kedua. Tu imamnya sunat panjang sikit sujud. Tak apa, muka sujud tu ruku yang panjang. Supaya apa tu dia menanti di dalam sujud yang kedua? Supaya menghubung oleh orang muafiq. Ni orang muafiq ni, makmum hak muafiq. Supaya supaya menghubung oleh orang muafiq yang ketinggalan dengan imamnya, imam muafiq. Tu apa dia ketinggalan? Tinggal kereta api. Tu imam perak dah rokok, iktidal, sujud. Dia duk iyyaka na'budu lagi. Kerana ni ilat bagi ketinggalan. Kerana apa ketinggalan? Kerana mesempurnakan Fatihahnya, Fatihah makmum. Kerana dia nak menghabiskan orang panggil Fatihah dia baca. Sebab dia makmum yang muafiq ni. Kalau makmum masbuk tak apalah. Makmum yang tidak sempat masa qadar bacaan Fatihah yang pertengahan di dalam qiyam imam, tu makmum masbuk. Mana? Dia mari tu imam duk baca surah dah. Jadi dia pun Allahu Akbar, baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Allahu Akbar. Tu imam pun rukuk. Dia ni makmum masbuk. Apa? Sebab dia tidak sempat masa qadar baca Fatihah yang pertengahan di dalam qiyam makmum. Tak sempat tu. Maka ketika tu dia wajib rokok selalu. Kalau dia mula baca tu dengan bismillah. Ingat baik tu. Kalau dia mula baca dengan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau dia mula lagi baca a'udzubillah, ataupun Allahu Akbar, Allahu Akbaru kabiru. Wajah tu nyabuh hati.
Nah, maka ketika tu dia wajib kena perhabis lagi baca Al-Fatihah tu sekurang-kurang baca sunat yang dia baca. Ni kadang-kadang orang tak tahu ni. Orang tak tahu. Dia dah masbuk ni Allahu Akbar, baca Fatihah lalulah. Tak usah doa auzubillah apa tak payah. Sebab apa? Contoh Allahu Akbar, dia makmum masbuk ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Tu imam Allahu Akbar. Kalau dia pergi rakaat juga tak sah rakaat dia tu. Dia ingat baik tu. Bapa tak boleh rakaat lah, dia bukan masbuk. Loh, dia pergi mula dengan baca sunat pasal apa? Jadi dia kena tambah lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekurang-kurang a'udzubillah dia. Sekurang-kurang ayat tu nak dekat-dekat sama dengan a'udzubillah minasyaitonir rajim. Sekurang-kurang jangan duk bilal lama, bilal pula. Iyyaka na'budu a'udzubillah cukup dak huruf. Tak payah gitu. Tambah sikit tu sekurang-kurang a'udzubillah minasyaitonir rajim ayat tambah tadi. Kalau wajah tu lagi banyak. Selaklah. Barulah dia boleh rakaat. Kalau sepak tu makninah dalam rakaat imam dapat rakaat dia. Kalau tak sepak tak dapat. Tu imam Allahu Akbar subhanallah. Hamid Allah liman hamid. Betul dah. Maka tak dapat rakaatnya kak. Jadi bukan mesti makmum masbuk tu tu imam tanggung rakaat dia. Dia tak perlu sudah ke baca Al-Fatihah dia. Nanti dulu. Tengok. Makmum masbuk tu mula baca Fatihah lalu kau pergi wajah tu dulu. Kau auzubillah dulu. Kena cek tengok tu. Sebab tu nasihat kita, nasihat tutup gurunya kalau kita masbuk tak usah duk wajah tu auzubillah lah. Pakai bismillah selalu. Alhamdulillah selalu. Ar-Rahmanir Rahim. Pak tu imam pun rakaat, kita rakaat selalu. Sebab apa? Sebab kita mula dengan bacaan yang wajib, bukan bacaan yang sunat. Lepas tu tahap kita tak ada, tak apa, tu imam tangguh dah. Rakaat kita dapat kerana kita makmum masbuk. Hak ni makmum wafik ni. Makmum wafik maknanya orang yang sempat masa qadar bacaan Fatihah pertengahan di dalam qiyam imam. Dia sempat. Makna dia muafik. Tapi oleh kerana barangkali dia punya bacaan tu lembab sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Tu imam tu rakaat. Dia wajib kena sudah bacaan Fatihah dia. Sebab apa? Sebab dia tu terlalu lambat sangat bacaannya. Maka dimaafkan ketinggalan 3 rukuk yang panjang. Dimaaf 3 rukuk yang panjang. Kalau tak ada lagi siapa tu imam naik dah, rakaat tu tak pakai gawar dah. Mari kena tambah lagi lepas tu imam pergi salat kan. Maka sunat tu imamnya kena sial lah. Moga awal ni awal betak panggil awang batik. Awal betak baca slow. Tu imam sunat dalam surah dalam sujud yang kedua sunat tunggu makmum betak dia. Sial pula dia kata ni. Biar dia rakaat. Dia rakaat tak apa dah. Dia rakaat tak apa dah. Tu. Habis bunyi totel-totel tu. Azan dulu lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syahadu an la ilaha illallah. Syahadu an la ilaha illallah. Syahadu anna sayyidina Muhammad Rasulullah.
Asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata. La haula wa la quwwata. La haula wa la quwwata. Allahu akbar, Allah. La ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatul qa'imah. Ati sayyidana maulana Muhammadan rasulullah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف. Baik. Jadi itu imamnya sunat juga orang panggil menanti di dalam sujud yang kedua. Supaya apa? Supaya makmum yang muafiq yang ketinggalan dengan tu imam kerana nak selesaikan, nak sempurnakan bacaan Fatihah dia tu dapat rakaat juga. Nah. Sebab dia di maah ketinggalan 3 rukuk yang panjang je. Bukan 4 rukuk yang panjang. Mana pas kau kira rakaat seterusnya pun tak apa. Dia duduk dalam. Tak apa. Dah. 3 rukuk yang panjang. Jadi kalau lepas daripada tu imam naik ke rakaat seterusnya selepas daripada sujud yang kedua, maka kalau makmum muafiq tadi tu tak habis lagi bacaan dia, maka laralah rakaat tersebut. Hubung rakaat kedua pula. Gitu. Siapa suk-suk lah rakaat hang tak terpakat ni tambah lepas daripada beri salam. Jadi orang pelik. Pasal takbir sekali, warna tambah pula surga. Moga tak terpakai awal rakaat pertama tadi. Apa? Dah habis lagi teh tu imam naik dah rakaat seterusnya. Lara panggil rakaat dia. Jadi tu imam kalau dia siap ke makmum muafiq lagu tu, dia tunggu sunat, dia tunggu dalam sujud yang kedua supaya makmum muafiq tadi tu rokok. Rokok tak apa. Tu dah. Rokok tak apalah. Dapatlah orang panggil rakaatnya habis. Kemudian kata dia, dan sunat bagi imam meringankan sembahyang. Ini pun penting juga ni. Sunat bagi imam meringankan sembahyang. Mana meringan ni maknanya jangan duk baca panjang sangat. Atau pendek sangat. Tak boleh ke? Pendek sangat pun tak boleh, panjang sangat pun tak boleh. Itu mana meringan. Karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Idza shalla alaikum." Wa fi riwayatin idza shalla ahadukum fin nasi falyukhaffif. Dalam riwayat lain kata idza amma ahadukum falyukhaffif. Idza shalla ahadukum fin nasi falyukhaffif. Apabila semayanglah seorang kamu pada manusia, ini jadi tu imam maknanya, maka hendaklah peringan. Fal yukhaffil lamul amri. Lamul amri itu asalnya al amru haqiqatan lil wujub. Hakikatnya wajib. Tapi tidaklah orang panggil buh makna wajib sini. Karena ada qarinah yang lain yang menunjuk kata suruhan tersebut tu turun ke darjat yang sunat. Sunat peringan. Tu dah. Peringat ni bukan mesti laju. Jangan faham lagu tu. Ada juga orang salah faham. Ustaz juga tu. Kata fal yukhaffif, peringat kata. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin. Amin betul baca dah muka sunat kan. Allahu akbar, subhanallah. Sami Allahu liman hamidah. Subhanallah, subhanallah belako. Sekali tu makninah belako. Ai hok tu pun tak boleh hoga. Nah, selok tu ayah duk belakang ni. Ni cepat doa lalu pun tak boleh juga. Nah, lama sangat tak boleh juga. Nak ke Baqarah. Nah, Al-Baqarah rakaat pertama satu surah. Nah, Ali Imran rakaat kedua. Mampu kerah buat cik duk belakang kaki lah kata gitu. Tak boleh juga gitu. Jadi khairul umuri awsatuha. Nah, sebaik-baik khijai itu hok duk tengah-tengah. Tidak cepat sangat dan tidak panjang sangat. Nah, duduk tengah-tengah. Maka sebab tu apa? Sebaik-baik orang panggil surah kita baca ialah surah yang tamam. Tamam ni makna sudah selalu dah. Kuliah, Qulhuwallah, Wadduha, Alam Nashrah, Inna A'taina, Wattin, Lam Yakuni, Iqra, Wal Fajri. Ayolah tu surah hok cepat boleh sudah khatam lalu. Satu surah. Nah, lebih afdal berbanding kita baca surah yang tidak tamam. Tidak tamam tu tak sempurna lah. Maksudnya kita ambil petik sikit Al-Baqarah 3-4 ayat. Nah, bukan haram. Maknanya kalau hak afdal mana? Kuliah, Qulhuwallah afdal. Apa? Surah tu pendek, pas tamam pula. Itulah gitu dah. Tapi kita takutlah ada titik email takut nak baca kuliah keluar, takut orang kata tu email kuliah. Nah, tu email Wadduha tu ni. Tu email Wattin awak jadi gelar pula. Nah. Tu. Dan sunat bagi imam meringankan sembahyang. Mana meringankan sembahyang ni? Tidak terlalu laju dan tidak terlalu panjang. Tengah-tengah. Tengah-tengah dah. Serta rengeh-rengeh pun sebab tu dia jaga. Serta memperbuat segala sunat aba'at. Sunat aba'at ni sunat yang jika kita sengaja tinggal atau terlupa mengerjakannya, disunatkan pula kita tempelkan dengan sujud sahwi. Itu dipanggil sunat aba'at. Sunat yang dikatakan sebahagian juzuk-juzuk sembahyang. Siapa tak tu? Nah, hingga ulama tashbihkan seumpama tangan dengan kaki pada diri seorang manusia. Jadi sebab tu kalau tak ada tangan, orang panggil apa? Orang cacat. Tak ada kaki, orang cacat. Itu. Jadi kalau rukun tu kepala dengan tubuh. Kalau rukun tak buat, tu bukan orang dah hatu. Tak ada kepala bukan orang. Hatu tu. Nah. Ni dak, kepala ada, tubuh ada, kaki tangan tu tak ada. Sebelah-sebelah pula tu. Nah. Orang panggil orang cacat. Kalau semaya cacat. Maka sebab tu disayugia ke disunatkan kita jabar, kita tempel dengan sujud sahwi. Nah, tu nama sujud sahwi.